Antara paparan menarik hari ini. Zaman Perikatan Nasional konsert setiap minggu. PAS jual Mercedes Kerajaan Kelantan untuk boikot Israel. Dr. Sam punya personaliti baik, layak jadi calon Perdana Menteri. Ahli Parlimen Bukit Gantang terbaru berikrar sokong Anwar. Dakwaan kononnya kerajaan tidak sensitif dengan situasi semasa di Palestin apabila membenarkan penganjuran konsert Coldplay di Stadium Nasional Bukit Jalil minggu lalu disifatkan tidak adil. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa ketika zaman pentadbiran Perikatan Nasional, konsert seumpama itu diadakan hampir setiap minggu. Katanya konsert Coldplay habis semua jadi riuh rendah, konon nipis iman semua. Pimpinan kerajaan paling nipis iman katanya dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika PN konsert tiap-tiap minggu, 15 Oktober 2022, konsert Boys Like Girls. Seminggu selepas itu, konsert Billie Eilish, konsert Blackpink, konsert Super Junior, senarai banyak berlaku zaman dia. Jadi, banyak penganjuran konsert dihadiri oleh rakyat yang memilih untuk hadir. Zaman PAS memerintah itu, iman pemimpin PAS masih tebal tidak senipis kulit bawang. Bila konsert dianjur zaman kita, kerajaan perpaduan tak layak jadi pemimpin, liberal, muflis dan iman senipis kulit bawang. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan, kerajaan perpaduan ketika ini tidak sesekali mengabaikan rakyat, malah itu merupakan aspek utama yang menjadi perhatian kerajaan. Perkara itu katanya dapat dilihat menerusi usaha kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi agar golongan yang memerlukan dapat dibantu termasuk pemberian subsidi secara bersasar dengan sistematik. Sebelum ini, beberapa pihak menentang penganjuran konsert Coldplay dan berpendapat Malaysia perlu menjaga sensitiviti mangsa kekejaman Zionis di Palestin. Aman Palestin menyifatkan tindakan SPRM dalam menyiasat pertubuhan itu termasuk membekukan akaun sebagai komplot terancang dan propaganda jahat. Peguam Yang Muhammad Rafiq Rashid Ali mengecam kenyataan SPRM berhubung kes itu yang menurutnya menimbulkan pelbagai tomahan dan fitnah serta menyumbangkan persepsi negatif terhadap Aman Palestin. Katanya ini meskipun 3 kaki tangan, CEO dan 5 ahli lembaga pengarah Aman Palestin yang dipanggil ke pejabat SPRM di Putrajaya hadir memberikan kerjasama terhadap siasatan. Katanya kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap Aman Palestin. Ianya seolah-olah telah menghukum Aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti. SPRM adalah sebuah agensi penyiasatan. Sebagai penyiasat, SPRM mestilah bertindak adil dalam siasatan. SPRM tiada kuasa menghukum, itu tugas dan bidang kuasa sistem kehakiman di mahkamah. Tindakan SPRM semenjak kenyataan media bertarikh 23 November 2023 sehingga sekarang dengan pembocoran maklumat-maklumat siasatan yang dinafikan dakwaan-dakwaan itu merupakan satu komplot terancang dan propaganda jahat untuk membunuh karakter Aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan lebih 15 juta ringgit. SPRM dalam kenyataan itu turut berkata pembekuan itu dibuat sebagai sebahagian siasatan di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Kesiasaan Akta 574. Menurut Muhammad Rafiq, aset-aset yang telah dibekukan SPRM berupa 12 bidang tanah, 4 bangunan, 4 buah kereta termasuk lebih 15 juta ringgit yang merupakan hasil sumbangan rakyat Malaysia. Katanya kesemua aset ini semata-mata untuk pelaburan yang dibenarkan di bawah memorandum dan artikel Aman Palestin bertujuan semata-mata untuk mempertingkatkan kebolehan Aman Palestin, memberi bantuan kemanusiaan dan bukanlah bagi tujuan peribadi ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Semua aset ini diperoleh dengan hasil yang halal dan bukan daripada sumber yang haram. Dia juga berkata Aman Palestin ada kuasa untuk menggunakan dana yang diterima untuk dilaburkan dalam pelbagai pelaburan yang mengikut syariah dan undang-undang dan keuntungannya digunakan antara lain untuk membantu negara Islam yang bergolak seperti Palestin dan Syria serta kemasyarakatan lain. Mengulang selanjut, Muhammad Rafiq mempersoalkan bahawa sehingga kini tiada satu pun rampasan atau paparan rampasan barangan-barangan kes dibuat seperti mana kes-kes lain melibatkan penyelewengan wang atau hasil aktiviti haram. Dia juga mempertikaikan tindakan SPRM yang menurutnya tidak menjelaskan sepenuhnya bahawa daripada 41 akaun yang dibekukan, hanya 11 akaun Aman Palestin yang digunakan bagi memudahkan penyumbang dan penderma dan selebihnya merupakan akaun rakan strategik dan akaun ahli lembaga pengarah.
Katanya SPRM perlu menjawab semua persoalan ini, mengapa akaun kutipan dana untuk bantuan kemanusiaan dibekukan. Mengapa tindakan ini diambil hanya sehari selepas Aman Palestin mengumumkan penyaluran wang untuk kempen bantuan musim sejuk dan semasa gencatan senjata diisytiharkan. Bagaimanakah wang derma, sumbangan rakyat dan individu-individu dikategorikan sebagai hasil aktiviti haram? Justru katanya Aman Palestin mengutus surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki serta Pengarah Bahagian Amla SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin memberi notis agar pembukaan akaun dibatalkan menurut Seksyen 44A Amlat Papua 2021. Menurutnya mereka memberi tempoh 3 hari untuk menyah bekuan akaun dan akan mengambil tindakan perundangan sekiranya SPRM gagal berbuat demikian. Muhammad Rafiq juga menggesa ahli-ahli parlimen daripada kerajaan maupun pembangkang membangkitkan isu ini di Dewan Rakyat. Katanya kerajaan mesti menjelaskan mengapa agensi penguatkuasaan di bawah kerajaan mengambil tindakan membekukan akaun bagi aktiviti-aktiviti kemanusiaan. Hakikatnya rakyat Palestin sedang menunggu-nunggu bantuan kemanusiaan Aman Palestin. Ahli Parlimen DAP mencadangkan supaya PAS menjual semua 14 kereta mewah Mercedes-Benz milik Kerajaan Negeri Kelantan sebagai langkah memboikot Israel dan membeli jenama kereta tempatan Proton. Chong Zimin Pakatan Harapan Kampar berkata, isu pemboikotan penggunaan kereta mewah itu akan selesai ketika Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri memberitahu tidak semua perkara boleh diboikot hanya kerana ada syarikat memihak kepada Israel. Katanya, saya mahu beri jalan penyelesaian. Esok jual semua 14 Mercedes-Benz, beli kereta Proton. Siap, cerita habis. Ada yang kata boikot itu kalau sudah beli, pakai jangan buang. Tapi saya nak tanya Negeri Kelantan, Mercedes itu kena selenggara atau tidak? Kalau minyak hitam nak tukar alat ganti jika rosak, macam mana? Duit masuk Mercedes-Benz siapa bayar? PAS bayar. PAS bayar Mercedes-Benz kemudian bayar pada Israel. Itu secara tidak langsung duit itu pergi ke Israel. Jadi kalau nak boikot sepenuhnya, jangan pilih kasih. Beliau berkata demikian sebagai reaksi terhadap hujahan Ahmad Fadli Syahri. Di Dewan Rakyat, terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot hanya kerana syarikat pengeluarnya memihak kepada Israel, termasuk pengeluar kereta Mercedes-Benz. Ahmad Fadli berkata, selagi sesuatu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya, melainkan barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit iPhone. Katanya, boikot ini kita buat dengan rasa hati, kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu boikot macam penggunaan iPhone dan Facebook. Tetapi apa yang kita boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan pelekeh orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Zamin baru-baru ini menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel, termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak 1 juta euro kepada Israel. Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikotkan semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan Kerajaan Negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan Kerajaan Negeri, termasuk Menteri Besar dan Esko. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amani Abdullah ketika itu berkata pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri Budi Yassin tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang RM8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun, Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang peneroka Felda pada 2021 dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutarbalikkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap serangan fitnah Muhyiddin, Anwar memetik justifikasi pembelaan bersedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Pengurusi Pakatan Harapan itu mendakwa apabila hapus kiraan hutang RM8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana kerajaan atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dapat memenuhi obligasi-obligasi kewangan mereka. Katanya pinjaman peneroka RM8.3 bilion kekal dalam buku-buku kewangan Felda dan tidak dihapus kira semasa pentadbiran kerajaan PN atau kerajaan BNPN, tetapi sebaliknya pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan perjanjian dana yang telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang RM1 bilion dana untuk disalurkan kepada dan atau diterima oleh Felda selama 10 tahun untuk antara lain membolehkan pembayaran balik sukuk KP oleh Felda. Dana di atas telah membolehkan Felda untuk memenuhi obligasi-obligasi kewangan mereka. Ini adalah untuk manfaat peneroka-peneroka Felda dan telah pada dasarnya membiayai atau menyempurnakan hapus kira hutang RM8.3 bilion. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini menetapkan saman final itu selama 8 hari perbicaraan penuh tahun depan, iaitu dari 2 hingga 5 Disember dan 6 hingga 19 Disember.
Dalam jawapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 21 November, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang menurutnya berunsur fitnah dan tidak benar walaupun defendant mempunyai kuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Muhyiddin sebagai plaintiff menegaskan bahawa penstrukturan semula hutang Felda melalui kertas putih Felda telah dibentangkan pada 2019 di bawah pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika dia kemudian menjadi Perdana Menteri, dia berjaya melaksanakan hapus kira hutang peneroka Felda pada 2021 sambil menegaskan isu hutang Felda terbahagi kepada dua, iaitu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang peneroka Felda kepada agensi itu. Katanya ini bermakna kerajaan perpaduan yang kini dinamakan sebagai Kerajaan Madani yang tidak mahu meneruskan pelupusan hutang peneroka Felda yang dilaksanakan oleh plaintiff. Motif defendant berbuat demikian adalah jelas, iaitu supaya defendant dapat menyalahkan plaintiff. Defendant kemudiannya menarik dada pada hari peneroka Felda 2023 bahawa defendant lah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar ada kelayakan dan personaliti yang baik untuk memimpin negara pada masa hadapan. Bekas Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu berkata, keputusan Perikatan Nasional dan PAS menamakan Menteri Besar Terengganu berkenaan sebagai calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman adalah antara langkah dan strategi ke arah itu dalam usaha mengukuhkan kekuatan PN di peringkat nasional. Katanya tak boleh dinafikan akan ada masa. Saya kira mungkin kalau PN nanti mencipta sejarah atau sama ada sementara nak sampai pilihan raya umum ke-16. Harapan kita pasti untuk menang besar dan membentuk kerajaan. Jadi semua langkah-langkah yang diambil ini antara langkah-langkah strategi. Ia akan memberi gambaran kepada rakyat keseluruhannya bahawa kita ada ramai tokoh bijaksana dan berkemampuan, terpuji sikapnya, berkelayakan, profesional dan sebagainya. Dalam pada itu, Muhyiddin yakin majoriti yang lebih besar mampu dicapai pada PRK ini berdasarkan keputusan PRU 15 lalu. Beliau percaya pengundi di Parlimen Kemaman lebih mengenali Ahmad Samsuri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang dan antara pemimpin mempunyai masa depan yang cukup baik bukan sahaja di Terengganu tapi di peringkat pusat. PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini menyaksikan pertemuan PAS dengan Barisan Nasional mempertaruhkan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang juga bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal dari Bersatu mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia adalah Ahli Parlimen Bersatu kelima yang berpaling tada dan meluahkan taat setia kepada kerajaan. Syed Abu Hussein membuat pengumuman itu semasa mengemukakan soalan tambahan kepada Perdana Menteri ketika sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Soalannya berhubung kesediaan Anwar untuk menyambut ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran dan kebolehan untuk membantu membangunkan rakyat sekaligus ekonomi negara. Katanya, saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga barang dan kos hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf AS. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tan Bun sebagai Perdana Menteri ke-10 dan gagasan kerajaan madani. Sebelum melafazkan ikrar itu, Syed Abu Hussein menyampaikan ucapan panjang lebar mengenai kepentingan perpaduan kepada negara. Dia turut memuji Anwar dengan berkata bahawa Perdana Menteri telah menunjukkan komitmennya ke arah menyatukan negara sejak Presiden PKR itu bertanding di kerusi Parlimen Pematang Pauh pada 1982 ketika Anwar masih bersama BN. Dalam ucapannya, Wakil Bersatu itu turut menyuruh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Paguh yang juga Presiden Bersatu dan Ismail Sabri Yaakob, Barisan Nasional Beara untuk membantu Anwar. Syed Abu Hussein sebelum ini menyatakan kesediaannya untuk menyokong kerajaan madani pimpinan Anwar sekiranya Putrajaya dapat memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya. Dengan ikrar sokongan daripada 5 ahli Parlimen Bersatu itu, Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli Parlimen. Bagaimanapun, ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat. Sebelum ini, 4 ahli Parlimen Bersatu menyokong kerajaan ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Zahri Kecik Jeli dan Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.